Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih sudi bersama dengan cikgu untuk video kali ini, iaitu saya Cikgu Nadira. Untuk video kali ini cikgu nak ajar subjek Bahasa Inggeris tahun 4. Yang last week kita dah buat video sebelum ni, kita dah buat tajuk dia verb kan. Jadi hari ini cikgu akan masuk lebih mendalam lagi apa itu adverbs. Kita akan masuk grammar yang seterusnya, iaitu adverbs. Jadi sepanjang adverb ni kita akan tahulah apa itu adjektif, perbezaan antara adjektif dan juga adverbs. Jadi stay tune, tengok cikgu punya video sampai habis. Apa itu adverbs? Adverbs are words that tell more about verbs, adjective and other adverbs. Jadi adverbs adalah perkataan yang akan memberitahu lebih lagi kepada kita punya verbs. Ingat lagi tak verbs kita belajar sebelum ni, iaitu kata kerja, action verb, kata perbuatan. Adjektif ni pula sebelum ni kita dah belajar, iaitu lebih kurang macam untuk kata sifat. Contohnya a girl, a tall girl. Jadi kita nak cakap budak perempuan tu tinggi. Jadi tinggi tu adalah kata sifat untuk budak perempuan. Jadi itu adalah adjektif. Adjektif ni kita guna untuk nouns. Tapi adverbs kita akan gunakan untuk kata kerja. Adverbs, nama pun adverbs. Maksudnya dia akan advancekan lagi kita punya verbs kita, kata kerja kita. Contoh kita tengok seterusnya. Kat sini pun cikgu dah differentiate between adjective and adverbs. Underline itu adjektif, yang cikgu bold kat dalam perkataan ni adalah bolded. Ini adalah adverbs, ini adalah adjektif. Jom kita baca, kita tengok dia punya example. Number 1, she is a beautiful model. She dresses beautifully. Jadi perkataan maksud yang sama, betul tak? Beautiful maksud dia cantik, tetapi kita gunakan beautiful ni pada keadaan yang berbeza, untuk ayat yang berbeza. Beautiful model, mana kesa cikgu hilang dah. Beautiful model maksudnya she is a beautiful model. Model ni adalah kita punya nouns, kata nama. Dia adalah model, model yang cantik. Model ni itulah yang jadi model buku kan, model telefon, model yang cantik tu kita panggil model yang catwalk atas pentas. Itu adalah kata nama, model. She dresses beautifully. Dresses, berpakaian. Berpakaian maksudnya action, adalah verbs, kata kerja. Jadi bila kita nak sambungkan she dresses, dia berpakaian sangat cantik, jadi dia adalah adverbs. Tapi adverb kita tak boleh cakap she dresses beautiful, tak. Kita akan sebut she dresses beautifully. Nanti kita akan belajar macam mana cikgu kita nak tambah li. Contoh asal dia beautiful, tapi bila nak buat jadi adverb, dia akan jadi tambah ly. Nanti ada beberapa syarat dia untuk yang mana kena tambah ly, macam mana nak tambah. Number 2, Ali has a loud voice. He shouts loudly to call us. Jadi Ali mempunyai suara yang kuat, loud. Voice ni suara, suara nouns, kata nama, betul tak? Suara, bukan perbuatan, suara. He shouts loudly. Dia menjerit sangat kuat. Menjerit adalah shout, adalah adalah verb. Jadi loudly adalah kita punya adverb. Number 3, Zain is a clever student. He answers all the questions cleverly. Tengok sini, student is our nouns. Clever
cerdik, pandai. Okey, clever. Jadi ini adalah adjektif, kata sifat kepada nouns, kata nama pelajar tadi. He answers all the questions cleverly. Dia menjawab semua soalan tu dengan pandai sekali, dengan bijak sekali, cleverly. Okey, answers all the questions ni adalah kita punya verb. Okey, number 4, he has a melodious voice. Melodious voice. He sings the song melodiously. Okey, jadi dia mempunyai suara yang melodi, maksudnya suara sedap. Dia menyanyikan lagu tersebut dengan sedap sekali. The song, sings the song ni adalah kita punya verb. Melodiously adalah kita punya adverb. Okay, number 5, the chef make a delicious burger. Delicious burger maksudnya burger yang sedap. I ate the burger deliciously. Saya makan burger yang sangat sedap itu. I ate the burger. Dia makan burger sedap. Okay, deliciously, sedap ni dia makan burger tu. Okay, okay, next kita pergi kepada alright. Okay, cikgu lupa nak sebut tadi. Kita dah baca sampai number 5. They are usually formed from adjective by adding ly. Jadi perkataan kebiasaannya, perkataan yang untuk adverb kita akan tambah ly dekat belakang dia. Tetapi kita akan tengok ada beberapa syarat untuk kena tambah ly. Ada yang kita ada kena buang sesuatu huruf ke, macam mana. Okay, tengok yang ni. For adjective that end in letter L. L ke I? L. Just add ly at the end of it. Jadi kalau perkataan yang belakang dia ada L, berakhir dengan huruf L, kita cuma tambah ly sahaja di belakang dia. Contohnya adjektif ni graceful, tambah ly jadi gracefully. Equal, equally, double L. Okay, beautiful, beautifully. Okay, understand or not? Tengok belakang dia berakhir dengan huruf L. Jadi kita tambah ly di belakang. Jadilah dia punya adverb. Kalau tak sini jadi adjektif. Jadi kalau tambah ly macam ni, perkataan dia li belakang tu barulah adverbs. Okay. If the adjective that end in letter Y, you need to change the letter Y into I and add the ly. Okey, kalau belakang dia berakhir dengan Y dan tadi tu berakhir dengan L, tak apa, kita just tambah je ly. Tapi kalau belakang dia berakhir dengan Y, kita kena buang Y tu, tukarkan dia jadi I dan tambah ly. Jadi heavy, kita kena buang Y, tambah ly jadi heavily. Maksudnya sangat berat. Lazy, lazily. Easy, easily. Okey, macam ni. Okay, buang Y, tambah ly. Okay, good. Okay, next. Okay, adverb ni ada beberapa manner. Maksudnya macam situasi. Jadi kita akan belajar apa situasi-situasi menggunakan adverb yang tertentu. Okay, contoh kita ada adverbs of manner. Describe how things are done beautifully. Contoh dia loudly, deliciously, cleverly, melodiously yang kita belajar tadi. Jadi describe how things are done. Jadi adverb of manner ni lebih kepada macam mana sesuatu perbuatan tu dilakukan. Contoh, cikgu berlari sangat laju. Okey, lari adalah kita punya verb. Sangat laju tu adalah cikgu punya adverb of manner, perlakuan. Okey. Example, he walks slowly. Macam contoh tadi, dia berjalan secara perlahan. He walks slowly because he is tired. Mother washes the vegetable meticulously. Maksudnya dengan teliti. Adverb of time, maksudnya nak describe bila masa berlaku. Yesterday ke, before this ke, next time ke. Describe when things happen. Today,
just now, soon, tomorrow, before, after, yesterday, next time. Okay, jadi examples, I had a chicken rice for lunch yesterday. I will go to England tomorrow. Ini contoh dia. Jadi ini adalah adverb of time. Jadi I had a chicken rice for lunch. Sepatutnya dah okey dah ayat dia for lunch sampai situ je. Tapi dia nak sebut bila awak makan nasi ayam. Kemarin, yesterday. I will go to England. Dah lengkap dah ayat tu, tetapi dia nak kena tambah adverb of time. Dia nak pergi bila? Tomorrow, esok. Okay, next we have adverbs of degree. Describe the intensity of an action. Example is really, very, too, quiet. Add emphasis to verbs, adjectives or other adverbs. Example, the black coffee is too hot. Nak cakap kopi tu sangat panas. Too hot. Too hot is our adverbs of degree. My elder brother really likes pizza. Boleh je nak cakap my elder brother really likes my elder brothers like pizza, tapi dia nak tambah adverb kat situ, really likes. Sangat-sangat suka dengan pizza. Next, adverbs of place. Describe where things happen. Anywhere, there, here, nearby, berdekatan, along, is, outside. Example, he lives in a big bungalow nearby. Bungalow nearby. He lives in a big bungalow nearby. Jadi nearby ni adalah kita punya adverbs of place. I have to bring my younger brother along. Okay, saya kena bawa abang adik saya bersama along. Okay, last adverbs of frequency. Beberapa frequency maksudnya dia punya kekerapan benda tu berlaku. Describe how often these things happen. Regularly, always, never, every day, seldom, twice, once, annually. Example, he goes to Europe twice a year. The general meeting is held annually. Okay, setiap tahun. He goes to Europe twice a year. 2 kali setahun dia pergi. Okay, ini kalau kekerapan ni kita cakap, contoh awak makan nasi 3 kali sehari. Itu 3 times a day adalah kita punya adverbs of frequency. Dah habis. Okay, we have done our adjective lesson. So next, let's do exercise. Sepatutnya tak payah ada ni exercise 21. Tak apalah. Okay, our exercise is to change the adjective into adverbs with the correct form. Jadi cikgu nak anda di rumah boleh buat. Okay, tolong buat sama-sama dengan cikgu. Lepas habis tonton video cikgu ni pun boleh buat sendiri. Okay, senang sangat. Okay, jom kita tengok dulu. Kita ada 10 adjective and we need to change the adjective into adverbs with the correct form. Jadi number 1 is clean. Who know what is adverb for clean? Tengok belakang huruf dia N. Jadi kita belajar tadi tak ada apa-apa syarat untuk N. We just add ly, cleanly. Okay, strong, also strongly, tambah ly. Generous, generously. Careful, careful. Tengok hujung careful ni ada huruf L. Jadi bila L kita kena tambah ly juga. Okay, careful, carefully, double L. Okay, carefully. Formal, formally. Okay, formally. You can do by yourself ataupun cikgu kena tulis ke? Okay. Macam mana ni? Cikgu nak cuba tulis, nak tunjuk. Okay, cikgu tunjuklah satu. Okay, for example, strong, strongly, careful. Tengok kat huruf L belakang dia adalah huruf L, jadi tambah ni je
L-Y-double-L, carefully, formally, official, yes, of course, officially, brave, bravely, quickly, silently, brightly. So I think you can do by yourself, right? Silently. Okay, yang lain boleh cuba buat sendiri. Okay, last word exercise. Choose the best adverb to fill in the blanks in the sentences. Okay, takut tak nampak. Okay, cari adverb yang paling sesuai untuk awak nak fill in the blanks. Jadi we have really, afterwards, weekly, recklessly, behind, soon, very, never, yesterday, softly. Number 1, we will plan an educational trip for year 4. Maksudnya diorang nak plan untuk pergi trip, kita panggil apa in Malay, educational trip, lawatan. Okay, lawatan sambil belajar tahun 4 soon. Maybe. Okay, kita try buat. We will plan an educational trip for year 4 soon. Number 2, I read about the Einstein biography. Okay, dia akan baca biografi tentang Einstein. Weekly, yesterday pun macam okay, I read about the Einstein biography. But we try put weekly. Number 3, Adira is a shy girl. She speaks. Dia malu, jadi dia akan speak. Ada jawapan tak kat sini? Softly. Good. Number 4, he joins a study group but last night he did. Maksudnya kat sini he, tapi semalam dia buat. Maksudnya sebelum ni he never joins a study group but last night he did. Number 5, the man drove his car. Dia bawa secara apa ni, recklessly. Maksudnya secara terburu-buru sangat, melulu, menyebabkan accident. Okay, number 6, he runs fast to beat the other contestant. She stay, dia duduk kat, she stay behind to look after her younger siblings, maybe. Okay, cikgu tinggalkan untuk anda di rumah buat. Okay, yang ni number 8, we go to the library first and eat. Maksudnya dia pergi library dulu baru dia makan. Number 9, Anwar really wants to memorize the poems. The man drove his car. He runs really fast. Anwar really wants. Maksudnya yang ni really, Anwar really wants to memorize the poems. Jadi yang ni he runs very good, kan? Very lebih sesuai. Sebab takkan dah Anwar very wants, tak sesuai, dia really wants. Number 10, I go to the pool to practice swimming. I go to the pool to practice swimming. Tengok kat sini ada tak? Ni kita ada letak lagi. Yeah, yesterday. I go to the pool to practice swimming yesterday. Okay, that's all. Dah habis dah. So simple sahaja pembelajaran cikgu untuk video kali ni, iaitu kita belajar grammar mengenai adverbs. Jadi cikgu harap video cikgu bergunalah untuk anda semua mengulang kaji untuk tajuk adverbs. Macam mana nak bezakan adjective dan adverb. Nanti boleh tonton juga cikgu punya video tentang adjective. Yes, adjective. Okay, so thank you guys yang menonton video cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jadi jangan lupa untuk like YouTube channel eTution and go their website, like dan tontonlah video daripada sana. Banyak video daripada tutor-tutor lain, subjek lain yang anda boleh tonton. Okay, jadi stay safe semua orang dekat rumah, jaga diri dan jangan lupa ulang kaji. Okay, bye. Assalamualaikum.